Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Apa khabar para pendengar Malam Mistik? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan dua kisah seram pendek yang Brother Fai ambil daripada blog rashidsalim.com. Kisah yang pertama adalah mengenai tandas asrama dan kisah yang kedua adalah mengenai pulang lewat malam. Di sini, saya nak kongsi dua kisah seram yang saya alami. Pertama, sewaktu saya masih belajar di sebuah kolej, pada satu malam perut saya membulas teruk. Tengok-tengok, jam pukul 1 pagi. Aduh, sakitnya perut. Kenapa tiba-tiba sakit perut pula ni? Ya Allah. Saya tak tahu kenapalah perut sakit tiba-tiba. Mungkin salah makan agaknya. Jadi, saya pergi sorang-sorang ke tandas lah. Keadaan di koridor agak gelap dengan lampu berkelip-kelip, tidak semena-mena. Saya tak boleh lengah-lengah, nanti terkucil. Susah pula. Memang tak tahan sangat dah pada waktu tu. Jadi, saya tergesa-gesa masuk ke tandas. Perut sakit gila, senak semua ada. Saya pun segera masuk ke dalam tandas dan terus lepaskan hajat di bilik paling hujung. Tengah-tengah lepaskan hajat tu, saya pun nyanyi-nyanyi lah nak bendung rasa takut ni. Mana tidaknya buang hajat lewat pagi macam tu. Lagu yang saya nyanyi masa tu lagu Yukis berjudul Siksa. Pernah dengarkan lagu tu? Saya minat gila lagu tu hingga menjadi siulan saya. Tapi masa part lirik tu, walaupun lenaku panjang, tiba-tiba ada orang ikut nyanyi sekali, macam dekat bilik jamban sebelah. Tapi liriknya lain macam. Sampai saya pun terhenti nyanyi. Nak tahu dia sebut apa? Walaupun leherku panjang. Saya pun rasa macam nak menoleh je. Saya pun tengok. Nampak betul-betul kepala orang dekat atas di jamban sebelah. Lehernya panjang, rambut pun panjang. Sedang tengok pada saya. Mukanya pucat, matanya lebam. Saya dengan tak sempat nak istinja, terus berlari keluar dari jamban. Terjerit-jerit macam orang kena histeria. Tapi memang kena histeria pun masa tu, dah tak sedar apa dah. Kabarnya malam tu ramai pula yang menjerit-jerit selepas saya menjerit tu. Seram amat nampak hantu leher panjang ni. Sampai sekarang saya masih terbayang-bayangkan wajah hantu tu. Kisah yang kedua adalah mengenai balik lewat malam. Kisah seram yang kedua ni pula waktu saya dah bekerja. Ia berlaku di pejabat. Saya ni bekerja dalam bidang pemasaran. Jadi hari tu sampai ke malam kena buat kerja lah. Nak tak nak kena siapkan juga. Buat kerja sampai tak perasan, seorang demi seorang dah balik. Kemudian datang si Sarah. Dia bertanya pada saya lah, tak nak balik lagi ke?
Saya pun jawablah, sikit lagi nak kena selesaikan ni. Sempat saya tengok jam di dinding. Pukul 11.45 malam. Bayangkan orang perempuan yang masih bujang balik lambat. Tapi nak buat macam mana? Terpaksalah. Selepas tu, saya terdengar macam ada benda jatuh di lantai. Prang! Kuat juga kedengarannya dan bunyi tersebut datang dari arah pantry pejabat. Saya cuba abaikan dan sambung kerja yang berbaki sikit saja lagi. Selepas tu, berbunyi lagi macam kaca pecah. Saya fikir Sarah buat apa kat pantry ni? Saya pun pergilah tengok. Saya bangun dan melangkah ke sana perlahan-lahan. Setibanya di situ, saya pun buka pintu. Alangkah terkejutnya saya nampak benda berbungkus kain kafan berada dekat peti ais. Ngam-ngam dia pandang saya macam tahu-tahu saya yang nak buka pintu ni lah. Mukanya lebam-lebam, menggerutu. Matanya kemerahan dan merenung tajam ke arah saya. Lidahnya pula keluar panjang berduri-duri sampai ke lantai. Jantung saya bagaikan nak luruh melihatnya. Saya pun apa lagi, larilah dari situ sambil menjerit memanggil nama Sarah. Saya nak beritahu dia yang saya nampak pocong. Tapi Sarah tak ada. Baca benda tu tiba-tiba jadi tinggi tau. Kami pun apa lagi, cabutlah lari. Kemudian saya segera tinggalkan pejabat macam tu saja sebab terlalu takut. Habis semua elektrik semua tak tutup. Esoknya saya demam dan bertambah berat demam saya bila dapat tahu pada hari itu Sarah MC tak datang kerja. Saya punya sibuk ketika tu sampai tak perasan yang Sarah sebenarnya cuti. Jadi, yang tegur saya pada malam tu siapa? Adakah jelmaan pocong yang saya nampak di pantry tu? Aduh. Semenjak peristiwa tu, saya dah cuak nak buat kerja sampai lewat malam sendirian. Kalau ada pun, saya akan berteman. Teman betul-betul lah, bukan teman makhluk halus tau. Ku semangat katanya. Jadi begitulah kisah-kisah seram yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Jika ada waktu senggang, saya akan kirim lagi. Sekian daripada cerita asalnya, Siti pencerita asalnya, dan diolah semula oleh Rashid Salim. Terima kasih Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang mendengar kisah ini. Peace, no war.